Assalamualaikum guys, welcome back. Apa khabar korang semua? Aku harap korang semua sihat walafiat. This video sepatutnya aku dah buat lama, tapi sekarang ni baru aku ada kesempatan untuk buat. Macam yang korang tengok di depan aku ataupun tajuk video ni, korang dah tahu barang apa yang aku akan unboxing dan review pada video kali ni. Sorry guys, sekarang ni aku berada di Taman Seri Hartamas. Memang happening dekat sini, ramai budak-budak main apa semua. So maybe ada gangguan sedikit sebanyak bunyi. Tapi bukan benda tu kita nak bincangkan. Aku nak share dengan korang satu kamera daripada Insta360, iaitu Insta360 One RS Twin Edition. Twin Edition ni bermaksud dia ada bagi dua lens dekat korang. So selain tu, Insta360 pun dia bagi kat aku fast charging hub untuk this kamera, battery base, multifunction bullet time handle, and then one more, Insta360. Pertama sekali aku nak ucapkan thank you kepada Insta360 kerana sudi menghantar dan sponsor this item untuk aku review dan kongsikan dengan korang. Untuk makluman korang, Insta360 One ni dia ada dua tau. Sebelum ni dia R sahaja, tapi yang ni dia RS. So guys, tanpa buang masa, let's go. Kita unboxing barang pertama kita, iaitu Insta360 One RS. Kotak dia sangat-sangat cantik, panjang, agak besar juga. Dekat luar ni dia ada tulis 4K 360 lens. Kat sini Twin Edition dia bagi kita dua lens. So dekat tepi ni adalah gambar-gambar berkenaan dengan this box. Dekat belakang ni ada aksesori apa yang dia orang bagi. So dekat tepi ni guys adalah fungsi-fungsi yang dia tulis. 4K wide angle video, 48 megapixel photo, flow state stabilization, horizon lock, invisible selfie stick, waterproof to 5 meter. Dia boleh masuk air sedalam 5 meter. Dia boleh instant zoom, 8 kali slow mo, 4 kali slow mo 360. Lepas tu dia ada active HDR, auto edit dan webcam mode. So tanpa buang masa guys, let's go, kita buka, kita tengok apa ada dalam ni. This is it. Inilah kamera dia. Kamera dia sangatlah kecil. Dia action kamera, tapi aku rasa kamera ni memang sangat sesuai untuk korang pakai. Korang boleh buat travel, untuk bersukan pun boleh, sebab dia boleh masuk air. So selain tu, dalam box ni juga guys, dia bagi kita 360 lens. So memang sangat-sangat cool gila. Kejap lagi kita akan test dan review. Aku akan berlari di taman ni. So selain tu, dia bagi kita bateri. Aku tak ada kamera yang lama Insta360 One, tapi banyak aku buat research, comparison between Insta360 One RS dan juga One R. Dia punya bateri memang ada kelainan sikit. Untuk RS dia lebih tebal, so bermaksud dia lebih besar, dia punya kapasiti, dia lebih tahan lama. Selain tu, dalam box ni juga dia ada satu kotak kecil. So dia bagi kita kabel USB to USB-C. Wow, dia punya casing. Ini korang boleh letak lah mount dekat bawah ni. Kalau korang nampak dia ada mount dia. Aku ada tengok comparison between yang baru ni dengan yang lama. Yang baru ni dia senang sikit, sebab dia ada quick release button. Korang just klik sini, dia boleh terus buka. Sebab yang lama tu dia agak leceh sikit, dia ada clip dekat atas ni. Casing dia bagi aku nice, solid. Lepas tu dia ada cover lens untuk 360 lens. Macam kalau korang pakai 360 lens ni, mestilah korang nak cover, sebab dia punya lens agak besar. Dia ada kiri dan kanan kan. Ini adalah untuk protect dia. So simpan dalam beg tu, takut calar ke apa ke, tak ada lagi. Sebab dia punya cover ni aku rasa memang getah dia tebal. Lepas tu dalam ni ada apa lagi? Ini ada dia punya inilah skru pengetat dan juga tambahan mount. So dalam box ni lagi dia bagi kita kain, kain untuk kita lap lens tu. Lepas tu, wow, nice. Ada stiker, manual book. Jangan buang. Dan kalau korang perlu baca, sebab banyak reviewer kebanyakannya dia buang je. So nanti bila tak tahu dah pening kepala. So simpan je. Maybe korang memerlukan satu masa nanti. Itu sahaja dalam box dia. Barang kedua, battery base. Ini adalah bateri tambahan. Maksudnya ialah sometimes korang nak travel, at least kena ada 2 ataupun 3 bateri kan. Senang, sebab bila kita travel tu tak memerlukan kita nak charge sepanjang perjalanan tu kan. So at least ada backup bateri. At least satu lah sekurang-kurangnya. Alright, bateri dia sama je macam bateri yang dia bagi tadi. Kotak dia simple je, dalam dia macam ni je. Selain tu dia bagi kita fast charger hub. Alright, ini aku tak tahu berapa harga market dia. So jom kita buka. Dalam dia ada plug USB. So selain tu guys, dalam ni juga dia bagi kita kabel USB Type C. And then tak ada apa dah dalam box ni. Dan last sekali, dalam box ni tapak untuk charger. So ini fast charging, korang boleh charge. Aku ada 2 bateri yang diorang bagi, jadi aku boleh letak kiri
dan kanan dekat sini. Okey, so kita boleh charge sekali je 2 bateri dalam satu masa dengan cara yang paling cepat. Bagi aku good, satu equipment yang sangat bagus, sebab kalau tak, korang kena charge bateri tu kena cucuk dekat kamera tau. So benda tu macam lambat sikit lah. Okey, barang seterusnya yang diorang bagi kat aku ada 2 dekat atas meja aku ni. Dua-duanya tripod. Cumanya apa yang berbeza kedua-dua tripod ni aku tak pasti, tapi kedua-duanya daripada Insta360. Jom kita buka guys. Solid. So inilah dia punya tripod. Tapi kalau tengok kat sini, dia ada 2 tapak. So korang boleh letak kamera korang atas dan juga tepi. Tapak dia ni korang boleh buka jadi tripod macam ni. Korang letak atas meja ke apa ke. Wow, korang tengok solid ke tak solid? Ui, 1 meter. Bagi aku dia punya material sangat solid, pegang pun selesa. So kat sini korang boleh letak kamera korang. Paling best, korang boleh buat macam bullet punya angle untuk 360 kamera. Korang boleh letak kat atas ni dan hole boleh pusing guys. Ataupun korang nak jadikan dia sebagai tripod, korang boleh letak kat atas ni dan lock dekat bawah dia ni supaya dia tak pusing. So korang boleh jadikan tripod, boleh letak kat atas meja untuk buat time lapse ataupun sebagainya. Bagi aku barang dia sangat-sangat solid and kecil, senang nak simpan. So kalau korang simpan dalam beg pun tak ada masalah. Itu saja barang-barang yang dia bagi. Aku nak test fungsi kamera ni. Aku akan berlari, kita tengok. Kalau kamera ni best, aku rasa aku tak perlu bawa kamera besar untuk buat vlog. Sebab paling penting sekali aku nak test dia punya stabilization. Keduanya dia punya warna, kualiti video dia. Ketiga dia punya mikrofon yang paling penting. Sebab kalau kita nak buat vlog, aku tak pasti sama ada kamera ni boleh ataupun tak untuk extension dia punya mikrofon. Tapi apa yang aku buat research boleh. Cumanya nak kena ada satu USB lah, USB Type-C macam tu kena sambung. Aku nak try tanpa ada that microphone. Maksudnya kita pakai internal punya microphone. Kalau semuanya okey dan mudah untuk edit dan mudah untuk bawa dan senang untuk charge, aku rasa aku boleh kot buat vlog pakai tu je kan. Tak perlu lagi nak bawa kamera besar-besar. Jom guys. So guys, sekarang ni aku akan set up kamera ni keluar daripada kotak terus. Masih baru lagi. First kita akan ambil dia punya kamera part ni. Buka sikit sekira. So stiker yang ni aku tak buka lah sebab aku rasa macam sayang pula. So kalau korang tengok kat sini guys, sini dia punya screen. Kalau korang on, nampak apa yang keluar pada lens ni. So senang nak buat vlog sebenarnya. Kita boleh nampak angle mana yang kita vlog kan. Contohnya kalau macam korang nak tukar, korang boleh cabut dan twist je. So dia punya lens ni menghadap ke sana. So bagi aku memang sangat-sangat brilliant this kamera. Ada setengah action kamera korang tak boleh nak buat macam ni. Bukan setengah lah, semualah lebih kurang hanya Insta360 sahaja. So kali ni aku akan cuba 4K lens untuk aku try buat vlog. Lepas ni kita akan try yang ni pula guys, 360 lens. 360 lens ni dia ada 2 lens lah, depan dan belakang. Kita akan masukkan dia punya bateri kat bawah. Sample je. Just make sure dia punya clip ni sama dengan clip sini. Masuk je. Done. No SD card detected. Okay, so kita akan masukkan SD card. So ini adalah first time setup. Kita pilih bahasa English. And korang boleh terus aktifkan this kamera. Kena connect pada korang punya smartphone. Okay, download dulu apps Insta360. Nampak lens terus. Nice. Memory card ni dia orang bagi kat aku terus 64GB. Aku tak sure sama ada kalau korang beli dapat ataupun tak. So untuk masukkan dia punya SD card, kat tepi ni ada slot dia. So kita just push. Dan ada slot untuk USB Type-C dan juga memory card. Setting dia senang je. Kita just swipe ke tepi ke kanan je. Dia ada loop recording, dia ada slow motion, dia ada time shift, dia ada time lapse, dia ada HDR, dia ada video. So aku rasa kita pilih HDR video lah kot untuk buat vlog. Kita tengok macam mana. And casing, aku akan pakai casing ni. Kita just klik je dekat tepi ni untuk buka dia. Make sure button dekat atas ni sama selari dengan ni. So kita kena masukkan macam ni lah. Dan lock. This is it. Oh, dekat sini terus ada dia punya control, auto white balance dia. Kita buat auto je. Aku akan masukkan lock ni dekat sini. And kita lock dia. Siap guys, kita punya setup untuk vlogging. Let's go. In 1, 2, 3 kita tukar kamera. So guys, this is it. Ini adalah video daripada Insta360 One RS. So aku akan ambil gambar macam mana setup aku untuk korang lebih faham. Yeah, this is it guys. Tangan aku macam ni je, different dia.
tak ada beza pun. Aku pegang macam ni dan stick. So lebih kurang dalam 1 meter aku punya distance kamera dengan suara aku. Aku tak pasti sama ada suara ni jelas ataupun tak. Masa aku edit nanti barulah aku boleh check. So sekarang ni ada bunyi kereta. Aku tak pasti sama ada masuk ataupun tak bunyi kereta tersebut. Audio yang korang dengar ni, ini adalah daripada Insta360 One RS. Aku tak ada setting apa-apa. Ini semuanya standard punya setting. Aku tak ada setting dia punya resolution, stabilizer, color ke apa ke tak. Terus keluar kotak aku tekan record button. So kita tengoklah macam mana. Sekarang ni aku akan berlari sikit. Kita akan tengok dia punya gegaran dia macam mana guys. So aku pusing-pusing. Sekarang ni cahaya pukul 11 pagi. Dia matahari baru nak naik. Cahaya memang terang. So kawasan sini berangin sikit. Kalau korang tengok daun-daun ni bergoyang-goyang, aku tak pasti sama ada masuk ataupun tak dead audio dekat dalam ni. So aku akan berlari sikit. So ini kalau aku buat vlog. So sekarang ni aku akan twist ke depan. Kita tengok. Aku tengah berlari ni guys. Aku pusingkan kamera. So aku tak pasti sama ada audio dia masih sama kualiti ataupun tak. So sekarang ni muka aku balik. So jom kita try 360 lens. Apa pendapat korang dengan 4K lens? Ada satu benda lagi aku nak share dengan korang. Tadi masa aku nak record, aku klik lah button ni, tapi tak boleh. Dia kena aktifkan pakai apps. So apps ni korang boleh download je dekat App Store. Kalau korang pakai Android, korang boleh download dekat Google Play lah. Okay, so korang kena aktifkan melalui apps. Dan proses connect dia memang sangat-sangat senang. Korang buka je app, terus dia dapat detect kamera ni. Lepas tu korang just klik confirm je pada kamera. Memang sangat-sangat senang dan pantas. So guys, lepas korang record, korang terus boleh playback dekat sini. Tapi dia punya speaker kecil je lah, dengar halus-halus je suara korang. So sekarang ni kita nak tukar kepada 360 lens. Let's go. Kita off dulu, buka, kita keluarkan kamera. Untuk tukar lens, korang kena cabut bateri dia dulu, sebab dia lock dekat dalam ni. Lock sistem dia macam tu. So make sure ada slide dekat tepi ni, korang tolak sikit dan buka. Lepas tu kita cabut je. And kita akan masukkan 360 lens. Yeah. So kita akan masukkan bateri. Oh, silap. Ini pun kita boleh belajar something. Bila kita masuk tu, make sure lubang ni sama dengan lubang ni. Sebab kalau tak, dia tak ada slot untuk lock. Jadi kita kena buka dan twist. Nice. Wow. Aku tak pasti korang nampak ke tak dia punya skrin ni. Tapi memang dia boleh nampak keseluruhan lah. Memandangkan aku tekan tadi, bukan aku tekan on button, aku tekan record. Jadi dia terus record tau. So guys, inilah setting dia untuk 360 lens. Kalau korang dapat nampak, aku pegang macam ni. And lens dia betul-betul dekat menghadap ke aku. Tapi walaupun dia tak menghadap ke aku, sebenarnya korang boleh je buat macam ni ataupun panjangkan. Sebab kita akan dapat 360 punya view. Okay? So dia macam ni pun tak apa. Sebab dia akan capture keseluruhan. Cumanya jarak daripada tangan aku dengan kamera tu agak jauh. So bila aku cakap buat vlog macam ni, aku tak pastilah sama ada dengar ataupun tak voice aku. Maybe disebabkan taman ni macam sunyi sikit, maybe korang boleh dengar suara aku. Tapi kalau aku berada di tempat yang bising, aku tak sure. So kat sana tu anak-anak aku tengah bermain-main. Jadi aku akan buat test menggunakan that bullet stick. Kita tengok macam mana hasil dia guys. Memang agak macam pelik sikit bila orang tengok kan. Tapi dia punya result aku percaya mesti sangat-sangat padu. Jom. Sekarang ni aku berada betul-betul di tengah macam gelong. Bukan gelong, circle. Jadi macam cun lah untuk 360. Jom kita try buat bullet ni. So, itu aku tak pakai slow-mo. Sekarang ni kita akan pakai slow-mo punya setting. Sebab untuk 360 punya lens, korang boleh slow-mo 4 kali slow-mo. Maksudnya, kalau korang record tu maybe 120 frame per second, korang boleh edit 30 fps. So, memang slow and sangat sharp. Aku akan pergi ke tengah-tengah padang basketball ni. Aku akan buat satu fungsi nama dia bullet time. Bullet time ni, dia pakai stick yang pusing tadi tu memang nice. So sekarang ni aku betul-betul berada di tengah. Let's go guys.
So guys, sebenarnya kalau aku nak kongsikan disk kamera memang sangat-sangat banyak fungsi dia, tapi aku akan kongsikan lagi. But don't worry, sekarang ni aku terpaksa balik rumah. Kita akan sambung review dekat rumah. So this is it, the view taman ni 360 lens. So guys, sekarang ni aku nak packing, aku nak balik. Aku nak test banyak benda lagi pada kamera ni. Cumanya tadi kita dah test sikit. Bila aku balik nanti aku akan dengar balik dekat PC sama ada audio dia ngam ataupun tak. Kat situ aku akan buat rubusan yang lebih detail. So sekarang ni aku nak packing. Jom sambung ke rumah. So guys, kita kembali. Sekarang ni aku berada di rumah ataupun di home studio aku. Aku nak buat kesimpulan selepas aku balik tadi. Aku terus masukkan dalam PC aku, and aku dengar balik macam mana dia punya audio, lepas tu dengan dia punya stabilization, okay, dia punya footage stabil ke tak, ngam ke tak kan. Aku dah dapat kesimpulan dia. Berkenaan dengan disk kamera, kalau korang perasan masa aku record tadi, aku ada record menghadap muka aku, lepas tu aku menghadap ke depan. Tengok, aku tengah berlari ni guys. Aku pusingkan kamera. So aku tak pasti sama ada audio dia masih sama kualiti ataupun tak. So sekarang ni muka aku balik. Bila aku menghadap ke depan, voice aku dengar dengan jelas tau. Disebabkan dekat body kamera ni dia ada lubang tau dekat depan ni. So lubang ni adalah lubang mikrofon. Sebab kalau korang menghadap muka korang macam ni, dia ada lubang juga daripada atas dan juga tepi. So disebabkan tu voice aku tak berapa clear. Jadi bila aku menghadap ke sana, mikrofon ni betul-betul menghadap ke muka aku, jadi suara aku lebih jelas lah. But don't worry, disk kamera dia boleh tukar macam aku ceritakan korang tadi. Korang just buka je bateri ni, cabut dan korang twist. So bila korang record macam ni sekalipun, buat vlog, dia punya lubang mikrofon ni menghadap ke muka korang. Cumanya bila aku dengar balik footage tadi, dia punya mikrofon kalau compare dengan Rode ni, of course lah jauh beza. Disebabkan ini memang khas mikrofon, yang ni action kamera, lepas tu built-in mikrofon pula. So kalau kedua-dua footage ni korang gabungkan dalam satu video, audio video korang tu dia akan jadi tinggi, lepas tu tiba-tiba dia macam slow sikit disebabkan daripada mikrofon built-in kamera ni. Aku terpaksa naikkan dia punya volume kepada 12 dB, barulah nampak macam stabil. So far bagi aku dia punya mikrofon tak ada problem, memang sangat-sangat clear sebab dia ada noise reduction. Maksudnya kalau ada noise lain-lain tu memang dia akan cut terus. And satu lagi, dekat kamera ni memang banyak sangat fungsi dia. Kalau korang ada smartphone, so korang boleh download dia punya apps Insta360, available dekat App Store dan juga Google Play. Dekat dalam tu memang banyak gila template yang senang korang record dan juga korang edit terus melalui phone punya app. Untuk stabilizer disk kamera pula memang sangat-sangat smooth bagi aku. Bila aku tengok balik tadi footage aku, walaupun aku tengah berlari tapi footage tu tak bergegar. Aku rasa memang sesuai sangat untuk aku buat vlog. So selepas ni aku akan gunakan disk kamera saja untuk buat vlog ke mana-mana. Personally aku lebih suka untuk buat vlog pakai 360 lens sebab dia boleh capture keseluruhan, bermaksud 360 darjah. So maksudnya semua scene dapat masuk dalam kamera ni. Jadi korang tak perlu risau muka korang masuk ke tak. Lepas tu kalau korang nak record something, korang kena menghadap ke sana. Tapi dengan 360 ni semua benda dia boleh rakam, dan dia punya 360 memang sangat-sangat clear, dan dia punya resolusi 5.7K. So memang sangat-sangat sharp. Dan yang bestnya lagi, kalau korang ada laptop ke, korang ada MacBook ke, korang ada desktop ke, korang boleh download dia punya software untuk 360. Memang puas hati untuk edit dekat situ sebab dia ada tracking dia memang gempak gila. Contoh katalah aku pakai 360 lens ni, lepas tu aku aim kat muka aku masa aku edit tu, korang just play je, nanti automatic dia akan track objek mana yang korang nak track. Tak semestinya muka, binatang ke, kereta ke, bangunan ke, pokok ke, semua benda dia boleh track. Dia akan fokus dekat objek tu je, walaupun kamera korang pusing macam mana sekalipun, dia akan fokus dekat objek tu. So bagi aku memang power dia punya software tu. Selain tu dia ada key point ni bermaksud katalah video tu 1 minit, 15 saat pertama korang nak point dia ke mana, 15 saat seterusnya korang nak point dia ke mana. So semua tu boleh setting. Daripada phone pun boleh, tapi dia agak limitation sikit lah. But aku lebih prefer korang pakai laptop ataupun desktop. Selain tu, tripod ni memang sangat-sangat best, solid. Aku suka sangat-sangat sebab dia ringan. Ini pada awal-awal video tadi aku tersilap sebut tripod. Aku cakap ini bukanlah tripod, ini selfie stick. Okay, dia kalau tripod ni lebih kurang macam ni kan, stand tripod. Tapi yang ni tak boleh, dia tak ada kaki macam ni.
Cumanya korang boleh sambung lah ke atas ni attach. Dia sangat-sangat ringan and sangat-sangat nice sebab dia boleh invisible. Bermaksud kalau korang pakai 360 lens ni, korang tak akan nampak stick ni yang korang pegang. Tapi syarat dia korang kena betul-betul letak macam ni lah, tegak. Dia tak boleh menyengit macam ni, dia tak boleh menyengit macam ni. Nanti elok-elok nama dia invisible jadi uninvisible pula. Fast charger hub, aku sendiri try, aku charge kedua-dua bateri. Satu bateri aku kosong, satu lagi bateri tu ada power lah sikit. Yang bateri kosong tu dia dalam 30 hingga 40 minit full, and memang sangat-sangat cepat. So aku rasa kalau korang beli ni wajib kena ada ni, sebab kalau korang travel ke mana-mana ke, boleh cucuk je ke kat power bank ke, ataupun kalau korang bawa kereta boleh cucuk dekat tempat charger dalam kereta tu kan. Aku rasa itu saja guys. Terima kasih sekali lagi kepada Insta360 kerana sudi menghantar and sponsor this video. Pada korang kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan this kamera, boleh ya ajukan dekat aku di ruangan komen di bawah. Aku akan cuba selesaikan dan jawab segala soalan yang aku terima. Untuk dapatkan ni, link pun aku ada letak di bawah. Korang boleh terus beli direct daripada Insta360. Apa pendapat korang tentang this kamera pun boleh drop komen. Kita jumpa di next video guys. Assalamualaikum and selamat malam.